kita kepada negara, kasih kita kepada dunia, dan sejauh mana pula kita sebagai khalifah di bumi Allah ini berperanan dalam menangani krisis pencemaran global bagi melestarikan alam ini dari tercemar. Tepuk dada, tanya iman, di mana kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, riayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita pada malam ini untuk kita bersiaran secara langsung dari Dewan Serbaguna Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Putrajaya. Sama-sama dengan penganjur kita pada malam ini, KPDN HCP dan Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama RTM dan juga JAKIM. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedia bersama kami. Sudah pastinya pada malam ini, forum perdana kita akan menyediakan satu lapangan ilmu untuk dibahas, dibincang, diperinci dan mendapatkan penjelasan berdasarkan isu-isu semasa yang berlega-lega dalam kehidupan kita saban masa, saban ketika. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang tahu bersyukur dan menjadi manusia yang bermanfaat. Pun begitu, apa tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini? Ayo sama-sama kita saksikan bingkisan yang disediakan. Isu pencemaran global terus mendapat perhatian banyak pihak atas kesedaran terhadap kesan kepada kehidupan seluruh dunia menyumbang kepada pencemaran daripada plastik yang akhirnya mencemar alam dan mengancam kesihatan manusia. Pencemaran daripada sisa plastik seakan-akan wabak yang berbahaya kepada kehidupan alam. Dianggarkan setiap hari jutaan plastik digunakan manusia di seluruh dunia dan akhirnya dibuang ke tapak perlupusan sampah atau hanyut ke lautan. Pencemaran plastik merupakan isu global yang tidak dapat dielakkan. Pengurusan sisa plastik yang baik juga perlu dilakukan secara lebih menyeluruh, mencakupi setiap peringkat industri dalam mengurangkan penggunaan plastik dan meneroka alternatif lebih mesra alam. Usaha ini perlu digalas oleh semua pihak selaku khalifah di atas muka bumi ini yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi. Selari dengan firman yang bermaksud, dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi dan menghendaki kamu memakmurkannya. Surah Hud ayat 61. Kulihat hijau. Oh, itulah dia tajuk yang akan kita bicarakan. Dengan kehijauan itu memukau, namun sejauh mana hijau itu mampu untuk kita kekalkan dalam kehidupan ini. Saudara tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, anda akan bersama saya Ustaz Nabil Ahmad selama 1 jam dalam bicara wara kita pada malam ini, dan sudah pasti kami bawakan kepada anda 2 orang ahli panel untuk membicarakan tajuk ini dengan lebih mendalam dan lebih terperinci. Bersama dengan kita insya-Allah di sebelah kiri saya tidak lain dan tidak bukan dalam pentas dakwah di Malaysia, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Maafkan saya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur sihat. Jauh terbang katanya tadi. Hijau membumi. Ya betul. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan kekal seperti yang kita lihat hari ini. Amin. Insya-Allah. Itu panel kita yang pertama. Dan panel kita di hujung sana sudah pastinya anak muda dengan suaranya yang lunak. Katanya di awal tadi cadangnya nak masuk kumpulan nasyid, tetapi tak capai, akhirnya jadi pendakwah sahaja. Pun begitu bersama dengan kita hari ini, alhamdulillah, Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau juga baju kita malam ni ya. Oh ya, dia orang utara kot. Oh, macam rancang je kan. Macam rancang nah. Tapi tak ada kena-mengena Tak ada. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sudi bersama kita pada malam ini, dan itulah dia yang akan kita bawakan kepada anda 2 orang di panel, dan tajuknya sekitar apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa. Baik, tanpa melengahkan masa, kita nak terus bersama dengan Datuk Dr. Daniel berkenaan dengan isu yang kita bahaskan saban masa, saban ketika. Sejauh mana kita lihat hari ini, Datuk? Pertamanya mungkin nak minta pandangan Datuk berkenaan dengan penggunaan beg plastik
yang pada hari ini rata-rata menjadi mungkin di kalangan kita satu keperluan. Tapi dalam masa yang sama kita lihat pencemaran plastik juga semakin lama semakin bertambah. Di manakah kesedaran itu yang patut kita pugar dalam kehidupan kita? Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz Nabil, Ustaz Ilyas Ismail, tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Plastik dia ada berkaitan dengan minyak ataupun petroleum dan juga gas-gas asli. Daripada petroleum dan gas-gas asli, lahirlah bahan kimia yang kita namakan sebagai polimer-polimer. Antaranya polyethylene dan sebagainya. Dan dari situ lahirlah plastik. Yang menjadi isu sekarang ialah plastik yang diguna hanya sekali kemudian dibuang. Yang Ustaz Nabi sebutkan tadi sebagai beg-beg plastik. Iya saya. Itu yang paling popular di pasar raya, di kedai buah-buahan, kedai sayur-sayuran dan sebagainya. Plastik dalam bentuk beg plastik popular digunakan. Jumlah beg plastik seluruh tahun dalam masa setahun dikatakan melebihi jumlah bintang-bintang di Bima Sakti. Bima Sakti ini galaksi kita lah, the Milky Way. Ada berapa bintang di Bima Sakti kita, tuan-tuan dan puan-puan? Ada lebih kurang 400 bilion bintang. Tetapi beg plastik yang kita hasilkan setiap tahun melebihi itu. Ia bermaksud lebih kurang 160,000 beg plastik kita guna dalam masa sesaat. Dan kajian terkini mengatakan beg plastik ini kita guna hanya dalam jangka masa 12 minit kemudian kita buang. Dan bila dibuang, dia sampai ke mana? Mungkinlah kita buang di tempat yang khas, akhirnya dia sampai ke tempat tapak pelupusan. Tetapi perlu kita ingat tuan-tuan dan puan-puan, plastik ini dia datang dari petroleum dan gas-gas asli, punyalah susah untuk dia mereput. Di bumi, di tanah, dia tidak mereput dan mengikut kajian sains, dia tidak mereput selama lebih kurang 400 tahun. Ada yang sampai 1000 tahun tidak mereput. This is the problem. Ketika ia tidak mereput, akhirnya walaupun dia berada di tapak pelupusan dan sebagainya, akhirnya dia sampai ke sungai. Dia sampai ke parit. Sumbat. Dia akhirnya parit tersumbat disebabkannya, maka nyamuk Aedes tersenyum. Dari situ datang denggi. Pala menimpa kita. Kita buang, kita dapat padahnya. Tetapi sekarang plastik sudah sampai ke laut. Ya saya. Plastik sudah sampai ke laut sehingga National Geographic mengatakan di laut terdapat lebih kurang 15 hingga 51 trilion kepingan-kepingan plastik. Dan Ocean Crusaders, satu grup, Ocean Crusaders melaporkan bahawa setiap tahun plastik telah membunuh 1 juta burung-burung laut. Dan setiap tahun lebih kurang 100,000 haiwan-haiwan marin mati sebab plastik. Ini kerja manusia. Manusia mendatangkan bala seperti itu. Mesti ada hukum. Dan kemudian pada hari ini orang sains terkejut. Sebab akhirnya orang sains menyadari plastik-plastik ini tidak boleh mereput. Tetapi dia akan pecah menjadi dalam bentuk yang lebih kecil. Dalam bahasa Inggeris kita panggil fragments. Dia ada, tapi dalam bentuk yang lebih kecil. Dan hari ini ia dipanggil sebagai microplastics. Plastik mikro. Ukurannya lebih kurang 5 mm dan lebih kecil. Susah nak kita lihat dengan mata kasar. Tapi dia ada. Mikroplastik ini akhirnya berada di lautan dan dimakan oleh ikan. Allah. Dan hari ini isunya.
Doktor dok bagi tahu makan ikan bagus. Tapi ikan sudah makan plastik. Maka kita manusia makan ikan bersama plastik mikro. Allah. Dan mengikut kajian di Asia terutamanya sudah ditemui plastik mikro ini dalam kerang, ketam, siput tiram, remis dan juga prawns, udang. Dan pakar-pakar medik sekarang terpaksa mengkaji apa padahnya mikroplastik yang dimakan manusia hasil daripada pemakanan haiwan-haiwan laut tadi. Allahu Akbar. Dan dikatakan dia boleh mengubah hormon kita, dia boleh merosakkan organ-organ sebagainya. Maka sebagai penutupnya, mengapa hal ehwal Islam bicarakan tajuk plastik ini? Tak bincang solat, puasa, bincang plastik. Sebab Nabi SAW bersabda, la dharara wa la dhirar. Hadis yang kata Syekh Al-Albani, tarafnya sahih, riwayat dalam Sunan Ibn Majah daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu an, jangan buat benda yang mudarat, jangan balas dengan kemudaratan. Dan kita membuang plastik ini mudarat, dan agama mengatakan, berpandukan hadis la dharara, do not do it, jangan buat mudarat. Tapi kita buat, kita telah melanggar sabda Nabi, kita telah melanggar kehendak agama. Sebab itu kita bincang plastik, Ustaz. Allahu Akbar. Terima kasih Datuk. Permulaan yang cukup hebat memberikan satu ketukan minda kita pada malam ini. Bukan hanya sekadar kita bercakap kosong, bukan isu ibadah yang kita nak bagi tumpuan, tetapi di mana tanggungjawab kita untuk kita melihat isu ini dengan lebih besar. Fadil Ustaz Ilyas, bila sebut berkenaan dengan kita katakan nak jaga plastik, bukan jaga plastik sangatlah, kita kata nak jaga kehidupan. Sudah pastinya di sana, hari ini Ustaz, saya tengok bukan hanya sekadar plastik. Kita sekarang ni ibarat sudah menjadi satu kewajipan untuk memakai pelitup muka. Itu pun satu benda yang perlu diberikan perhatian, Ustaz. Kita nak minta sejauh mana Islam memberikan nilai kesedaran kepada umatnya hari ini untuk melihat kita bukan hidup untuk kita saja. Ada lagi hidupan lain dan makhluk lain juga memerlukan kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, lagi saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad, seterusnya kepada guru saya Al-Fadhil Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin yang saya hormati, dan seluruh para penonton Forum Perdana Ehwal Islam di mana saja anda berada, moga semuanya dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bila kita sebut tentang, kalau tadi Datuk sebut tentang plastik, apa bahaya juga dalam dunia ni, ada juga manusia plastik, Datuk. Ada juga manusia plastik pun ada juga. Dia tidak jadi dirinya yang sebenar. Kadang banyak berlakon plastik sangat. Tapi dalam Islam rupanya telah lama diajarkan kepada kita, ibadah bukan hanya sekadar atas tikar sejadah, ibadah bukan sekadar di masjid dan di surau semata-mata. Tetapi ibadah dalam Islam jauh lebih daripada itu. Kerana yang dikategorikan sebagai ibadah itu merangkumi apa? Pertama, niat kerana Allah. Kedua, laksana mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya ibadah. Dan dalam hidup kita pun rangkuman ibadah begitu banyak. Ada ibadah diri, ada ibadah keluarga, ada ibadah masyarakat, ada ibadah yang khusus untuk kita menyantuni alam. Ada. Sebab itu kalau kita tengok dalam kebanyakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri ketika ditanyakan berkaitan tentang orang laki-laki yang dia ini nampak anjing dalam kehausan, dia bagi anjing tu minum, dia bagi anjing tu minum yang dalam keadaan haus tu. Kemudian Nabi SAW ditanyakan, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran, ya Rasul, kalau kami bagi makan kepada binatang, haiwan ternak ni, dapat pahala ke? Ingat dapat pahala dengan ceramah saja, masuk duit dalam tabung, transfer akaun sumbangan orang susah apa. Bagi makan menatang bukan semayang, menatang bukan bayar zakat, tadi penyu udang semua bukannya semayang pun. Dengan makhluk itu pun adakah dikira ibadah, dapat pahala? Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Kata Nabi, buat baik kepada yang bernyawa itu merupakan perkara akan meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Sebab itu kita lihat dalam hidup ni bukan setakat binatang saja, pokok-pokok sekalipun. Nabi SAW hinggakan Nabi menggalakkan umat dia, ada tanah sikit pun tanamlah pokok tu. Pasal apa? Manfaatnya itu berbudi pada tanah. Kata Nabi, ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun awin insan aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah. Nabi kata, tidaklah seorang Muslim, dia tanam pokok, pokok tu tumbuh membesar, ada hasil, keluar buah, dan dimakan oleh burung, dimakan oleh orang-orang lalu lalang dia ambil makan kan. Kemudian siapa lagi? Binatang haiwan ternak dia makan. Maka kata Nabi SAW, si penanam tadi ni, hak duk tanam pokok tadi tu, dia akan meraih pahala. Dak yang makan tadi siapa dia? Burung. Binatang ternak, bukan tu imam, bukan penceramah yang makan. Burung pun tu yang tuan-tuan jangan duk lastik burung tu. Siang kat dia cak dia makan buah pelam lah, buah mangga. Buah pau, orang Kelantan buah pau. Dia duk cak makan. Oh, dia terbih pula burung tu. Biarlah. Dah kita Lastik Ustaz. Lastik. Terbih, maaf lah, dia semangat utara. Tak, tuan-tuan, kesian kat burung tu. Tak, kita pahala dah tak banyak. Tabung lalu buat lena. Takkanlah sedekah kat burung pun tak mau. Apa cer? Maaf Datuk Nan, apa cer? Jarang guna dalam forum dana ni. Dia semangat. Sebab itu tuan-tuan, menyantuni alam juga sebahagian daripada ibadah. Malah Nabi Muhammad SAW menceritakan akan kezaliman seorang perempuan yang membiarkan kucing dia itu dalam keadaan tak diberi makan. Siap kurung lagi, mati. Apa akibat dia? Dihumban ke neraka Allah Ta'ala. Jadi bagaimana di kalangan kita yang menjadi antara penyumbang kepada kepupusan haiwan yang sedia ada di dunia ini. Habis ikan semua makan kesan toksik semua dan pulang balik kepada kita semua. Ini teruk tuan-tuan. Mana hak yang bela-bela kucing tuan-tuan. Jaga elok-elok. Mana hak jenis apa dia panggil apa, kucing Angora ke, Maine Coon ke, Somali ke, Siamese ke, Garfield ke, kucing pasar burung ke. Kalau bela tu tolong jaga elok-elok tuan-tuan. Itu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairah. Ini satu peringatan yang baik pada kita untuk menyantuni alam ini. Bukan hanya kepada di kalangan kita yang namanya manusia, tapi makhluk ataupun tumbuhan lain dan juga haiwan yang juga memerlukan pemeliharaan yang baik daripada kita yang digelar selaku khalifah di muka bumi, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak berhenti rehat seketika. Kita harap jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali dalam forum perdana Ehwal Islam membicarakan tentang tajuk Kulihat Hijau. Sudah pastinya di sana bila sebut tentang warna hijau menggambarkan kepada kita tentang suasana alam yang baik, dan kita harapkan mudah-mudahan flora dan fauna ini mampu untuk kita jadikan sebahagian dalam kehidupan kita dengan kelestarian dan keharmonian, insya-Allah. Bersama dengan kita pada malam ini iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Daniel dan juga Ustaz Ilyas Ismail. Baik, Datuk, saya nak menyambung tentang isu tadi. Bila Datuk kaitkan tentang malam ini, kita nak bicara tentang plastik khususnya. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak melihat bagaimana peranan kita untuk menjaga alam ini. Saya Menyebut tentang bumi yang hijau. Sudah pastinya di sana adalah anugerah yang cukup termahal. Sehingga kan pengunjung luar datang ke Malaysia tak nak balik ke negara dia. Kerana kehijauan yang sedia ada. Bukan kerana hanya hijau di hutan, tapi hijau juga di lautan. Cantiknya Malaysia ini. Datuk, mengapa sepatutnya kita perlu mengekalkan kehijauan ini? Bukan hanya kerana menjadi tarikan pelancong, tapi di sana mungkin ada sesuatu yang perlu diberikan pengetahuan kepada masyarakat kita. Ya benar Ustaz Nabil, Ustaz Ilyas, tuan-tuan dan puan-puan. Islam ini mahu kita belajar ilmu agama. Tetapi perlukan juga ilmu tambahan seperti sains. Ya, betul. Sebab kita nak bincang hijau, mesti kena faham sedikit sebanyak tentang sains. Betul. Pohon menghijau. Mengapa pohon menghijau? Apa rahsianya? Bila kita mempelajari sains, kita sedar, disebabkan satu pigmen yang dipanggil klorofil. Dia berada di pohon-pohon yang menghijau. Dan klorofil ini dia menghirup
tenaga dari cahaya matahari. Tenaga itu dia gunakan untuk satu proses yang besar, maknanya pada kita terutamanya proses yang dipanggil fotosintesis. Maka untuk pohon menghijau merancakkan proses fotosintesis, dia perlukan tenaga cahaya matahari, telah kita sebutkan tadi, dan dia memanfaatkan karbon dioksida, karbon dioksida kata orang putih, dan juga wap air. Bayangkan dia serap karbon dioksida. Dan proses itu juga menghasilkan oksigen. Kita hirup oksigen, alhamdulillah. Pokok keluarkan oksigen. Kita hirup tanpa kita sedar, pokok Allah jadikan untuk kurniakan oksigen itu kepada kita. Di samping glukos. Tapi yang kita fokus ialah oksigen. Maka pohon menghirup karbon dioksida. Karbon dioksida ini dia kita panggil gas rumah hijau. Dr. Daniel buat kalut malam ni. Macam-macam kalimat yang keluar. Karbon dioksida ini dia gas rumah hijau. Gas greenhouse gas. Dia gas rumah hijau. Apa maksudnya? Dia seperti selimut. Kalau kita sejuk Ustaz, kita ambil selimut. Selesa. Maka karbon dioksida di atmosfera, di udara, dia seperti selimut. Sebab dia menyerap haba daripada cahaya matahari. Cahaya matahari ada dalamnya antaranya radiasi inframerah. Radiasi inframerah. Dia melahirkan haba. Haba bahasa Inggeris heat, menyebabkan kepanasan. Maka karbon dioksida dia menyerap haba itu. Kesannya suhu atmosfera tidak sejuk. Seperti selimut. Kita dapat selimut. Atmosfera dapat selimut. Tak sejuk. Kalau tidak adalah karbon dioksida, kata pakar-pakar, bumi akan sejuk 33 darjah Celsius lebih rendah berbanding sekarang. Allah. Kalau karbon dioksida tiada sama sekali, maka suhu sekarang kita akan hadapi suhu sejuk 33 darjah Celsius lebih rendah daripada sekarang ini. Semua menggigil. Ahli forum menggigil. Guru menggigil. Gambar semua begitu. Sebab sejuk. Tapi alhamdulillah, ini sains. Baru kita boleh kata Allahu Akbar. Hebat penciptaan Allah. Ada karbon dioksida. Ngam-ngam cantik. Tapi apa problemnya? Berlaku aktiviti manusia, penebangan pohon-pohon, pembalakan melampau. Akhirnya menyebabkan pohon yang tak menyerap karbon dioksida itu berkurangan, menyebabkan karbon dioksida bertambah di udara. Bila karbon dioksida bertambah di udara, dia serap haba secara tambahan, maka suhu bukan sekadar ngam-ngam, tapi sudah panas melampau. Allahu Akbar. Dan ini isunya. Mengapa benda hijau itu penting? Ustaz tanya tadi. Ini isunya. Bila kita tebang pokok cara melampau dan begitulah seterusnya, pembalakan cara melampau, dan itu yang sedang berlaku. Dalam tahun 2016, 28 juta hektar hutan digondolkan. Dan ini bermaksud setiap satu saat hutan seluas satu padang bola digondolkan setiap satu saat. Hijau semakin berkurangan, karbon dioksida bertambah, suhu meningkat. Lahirlah pemanasan global. Bila lahir pemanasan global, kemarau di sana sini. Dan panas juga menghasilkan taufan yang melampau. Sebab itu kita dengar di dunia ribut sana ribut sini. Kesan pemanasan global. Dan berlaku satu benda yang akan kita bincang nanti dalam soalan berikutnya, iaitu bongkah-bongkah ais di Greenland utara sana, Antartika di hemisfera selatan sana, bongkah-bongkah ais berlaku pencairan. Dan kesannya paras air laut naik. Dan UN sudah mengatakan ada negara yang akan hilang dari peta dunia sebab tenggelam. Dan saya akan sebut nanti, ada kota di Malaysia yang juga akan tenggelam. Akan tenggelam, hilang dari peta dunia, hilang dari peta Malaysia. Tak lama lagi. Allahu Akbar. Kalau kita tak main peranan, kita lihat
betapa tangan-tangan manusia melakukan benda-benda yang tidak baik, padah kita terima balik. Betul. Jadi hijau ni, pohon-pohon yang menghijau ni, kita kena hormat dia. Bukan tidak boleh tebang pohon kalau perlu. Tapi ini sudah melampau. Seperti yang kita sebutkan tadi. Satu saat kita gondolkan hutan sebesar satu padang bola. Allah satu saat. Baik. Jadi itulah dia Ustaz Nabil. Oh, saya bila Datuk sebut tadi, saya sendiri secara peribadi rasa gerun. Satu semangatlah bila tengok Datuk cerita tu, teringat saya masa mengaji alam dan manusia. Dulu tu pun tak ambil tahu lagi hubungan kita dengan alam ni. Bila Datuk sebut tu, kalau tak sedar lagi saya tak tahulah. Datuk dah naik tangan 2 dah tadi. Nasib baik tuan-tuan. Ni satu peringatan bersama kita hari ni. Ustaz, isu ni kalau kita cerita saja kan, sampai ke kedai mamak sekalipun tak habis Ustaz. Selagi mana kita tidak mengambil tindakan. Ustaz, saya nak minta Ustaz kongsi dengan kita. Bila dibawa tentang cerita-cerita pengajaran ini, mungkinlah sikit sebanyak terbuka minda kita. Mungkin ada cerita di zaman dulu untuk kita ambil ibrah, ambil tindakan bersama di kali ini. Terima kasih. Muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Di zaman dulu pun ada manusia-manusia yang mencemarkan alam ataupun menzalimi alam, mengkhianati alam ini ada. Allahu akbar. Kalau tidak, takkanlah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi berpesan, kata Nabi, ittaqul la'anaini. Kata Nabi, berhati-hatilah dengan 2 golongan dilaknat. Ini Nabi sebut. Berhati-hatilah dengan 2 golongan dilaknat. Qalu wa man la'anaini ya Rasulullah. Ya Rasul, siapa 2 golongan yang dilaknat itu, siapa ya Rasulullah? Semestinya kita akan ingat golongan pelaku-pelaku maksiat, orang yang engkar perintah Allah Taala, itu sedia maklum. Tapi rupanya tuan-tuan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, 2 golongan dilaknat itu adalah, pertama, golongan yang buang hajat dekat jalan. Dah tak ada tempat lain dah kot. Dia picung situ suka hati dia. Dia membuang hajat sesuka hati. Nak buang di mana-mana. Khususnya di jalanan. Dan juga yang kedua, iaitu dia membuang di tempat orang berteduh. Maknanya kalau zaman orang Arab dulu-dulu ni, kalau pokok tu, Arab kan panas, awan pun payah jumpa 6 bulan sekali baru hujan ke apa kan. Dapat teduh bawah pokok, sedap. Tempat teduh tu juga dia membuang. Situ tempat orang nak berehat-rehat, tenang-tenang, musafir jalan jauh, situ juga kau membuang. Dahlah dulu tak ada flash kan, jadi membuang macam tu. Marah orang. Ataupun kalau di zaman sekarang ni, di bus stand, bus stop, semua tu ada. Dulu Ustaz Nabil, Datuk sendiri pun belajar di Mesir, tahu sangatlah perangai-perangai cerita orang luar lah ni ya. Dan moga-moga jangan duk ada. Kadang kita pelik juga, pasal pun Nabi sampai sebut perangai golongan ini dilaknat. Rupanya dia mendatangkan mudarat pada orang ramai. Pencemaran bau, busuknya lagi ada. Allah. Maka itulah yang kadang-kadang kalau kita masuk dalam tandas sekalipun, ada peringatan-peringatan diberikan. Apa tanda orang yang matang sifatnya, apa tindakan dia akan fikir orang lain. Ni kalau aku buat macam ni, apa kesan pada orang lain? Tu yang kadang ada dalam tandas dia buat pantun sikit lah. Pantun peringatan sikit. Dia kata badan lesu tak terkata, buang tisu jangan merata. Ada kucing, ada tikus, sudah kencing harap jirus. Tu pun ada yang tak faham lagi. Duduk dalam tandas bunyi benda-benda meletup tak tentu pasal. Jangan takut, jangan khawatir, itu kentut bukan petir. Kata dia lah. Menghibur kita kadang. Nak mengingat supaya jangan buat benda tak senonoh, mengotorkan alam ini semua. Kalau kita lihat dalam Quran, sebagai contoh dalam surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah Asy-Syams tu, Allah Taala bersumpah dengan mataharinya, Allah bersumpah dengan langit, dengan buminya. Banyak-banyak makhluk Allah yang Allah sumpahkan itu. Menariknya adalah Allah juga menyebutkan kalimah ataupun ayat tentang waqad khaba man dassaha. Rugilah orang-orang yang mengotorkan hati dia, yang membiarkan hatinya kotor. Tadi cerita langit, cerita bumi, matahari, bulan semua. Tiba cerita pasal hati bersih, orang berjaya. Hati kotor, orang gagal, orang rugi. Apa kaitan? Rupanya kata ulama tafsir, lepas daripada ayat tu cerita apa? Fakazzabuhu fa'aqaruha.
Kaum Samud ataupun kaum Nabi Soleh, mereka telah pun mendustakan Nabi Soleh dan mereka bunuh unta Nabi Soleh, mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Soleh. Kezaliman pada binatang. Berpunca daripada apa? Wa qad khaba man dasaha. Kotor hati mereka. Kalau mereka hati bersih, dia akan menghargai alam ini. Sebagaimana Datuk sebut tadi, tak sabar nak dengar kota mana, risau juga. Kita duduk Kedah, duduk Bangi ni pun nak tahu juga kota mana. Tapi hati orang kotor ini, kata para alim ulama, bermula dengan hati yang kotor, menerbitkan 3. Pertama, perangainya pun kotor. Kedua, mulutnya kotor. Ketiga, memang dia tu jenis suka kotor. Kalau hatinya tu kotor, pi rumah dia, lipas berlari-lari ya. Dan dia pun okey. Dia tak ada rasa malu, segan. Tak ada bahaya orang macam ni tuan-tuan. Sebab itu Islam adalah agama kebersihan. Kata Datuk tadi, Islam bukan semata-mata pada ibadah ritual semata-mata. Tetapi cerminan akhlak itulah Islam yang sebenar. Wallahualam. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Penjelasan yang cukup baik untuk kita sama-sama ambil pengajaran daripada kisah-kisah yang lama pernah berlaku. Mudah-mudahan ia menjadi satu sempadan kepada kita untuk kita tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian yang masih lagi bersama dengan kami dalam Bual Bicara, Forum Perdana Ehwal Islam, dan malam ini kita membicarakan tentang kulihat hijau, suasana yang patut sama-sama kita sedar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersiaran di Dewan Serbaguna KPDNHEP Putrajaya pada malam ini dengan penganjuran KPDNHEP dan juga Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Baik, saya nak berpindah kepada panel kita, iaitu Dr. Daniel. Datuk, kita nak bincang ni kadang-kadang orang ingat kita sonok je bercakap. Ya. Kita nak bagi ruang kepada rakan-rakan kita yang lain. Ya. Sebab rakan-rakan kita di media sosial sentiasa mengikuti kita saban masa saban ketika. Kita nak memetik satu soalan daripada Facebook yang nak diajukan kepada yang bagi Datuk. Jom kita tengok soalan daripada rakan Facebook kita, iaitu saudara Rizwan Idris. Okey. Kita baca soalannya, iaitu berkenaan dengan kesan rumah hijau. Mohon yang bahagia Datuk, benarkah ada kota yang bakal tenggelam? Itu soalan dia. Sama Datuk kata tadi, dia ikut kita tu. Dia risau tu, risau. Dia risau dah. Kota apa ni? Kota mana? Datuk minta penjelasan tu. Ya, betul. Saya duk rasa nanti nak perincikan lepas ini. Tapi kita sambut ya. Ya, memang ada kota dan ada negeri-negeri negara yang bakal tenggelam. Mengapa tenggelam? Disebabkan pemanasan global. Mengapa suhu atmosfera meningkat? Disebabkan pertambahan gas-gas rumah hijau di udara. Betul. Contoh, pertambahan peratus karbon dioksida di udara. Mengapa peratus karbon dioksida meningkat? Disebab perangai-perangai manusia yang tidak elok di atas muka bumi. Dengan penerbangannya, pembakaran di sana sini, dengan pembalakan yang melampau, kerana ketamakan halauba dan sebagainya, maka akhirnya karbon dioksida meningkat dan yang hendak menghirup itu pohon-pohon semakin berkurangan. Ditambah pula dengan gas-gas rumah hijau yang lain seperti metana, nitrogen dioksida, hydrofluorokarbon yang semua terhasil daripada aktiviti-aktiviti manusia. Perternakannya, industrinya, kereta-kereta yang canggih tapi asap pula pu. Industri yang canggih tapi serombong asap pu. Ini semua naik ke atas dan kemudian menambahkan gas rumah hijau. Bila menambahkan gas rumah hijau menyerap haba. Menyerap haba, suhu meningkat. Suhu meningkat, jadilah global warming, pemanasan global. Berlaku pemanasan global, maka bongkah-bongkah ais pun berlaku pencairan. Maka paras air laut meningkat. Ada kota yang akan tenggelam. Contoh Osaka. Contoh Alexandria. Contoh Miami. Contoh Mumbai. Contoh Venice, contoh Amsterdam. Saya simpan yang Malaysia dulu. Sebut di luar dulu. Orang kita, tak apa, bukan kita, Ustaz. Bukan kita. Kita satgi. Nak sebut satgi kita ni. Kejap lagi insya-Allah. Benar ada dipanggil small island states.
small island states ini, negeri-negeri yang dalam bentuk kepulauan, yang juga akan tenggelam. Hilang dari peta dunia, hilang. Dalam masa bila? Dalam masa within 80 years. Dalam masa 80 tahun. Allahu Akbar. Tak jauh mana lah. Yalah. Tak jauh mana lah. Tenggelam. Pulau-pulau. Contoh, Republik Maldives. Itu agak ketara lah. Minta simpang. Kita bukan seronok lah cerita kan. Kita minta simpang sebenarnya. Tapi ini yang diramalkan. Melihat keadaan sekarang. Kemudian Kepulauan Solomon. Kepulauan Fiji. Kepulauan Samoa. Kepulauan Marshall akan hilang dari peta dunia. Kesan paras air laut meningkat, kesan pemanasan global. Seperti Islam dia datang mengajar kita agama yang komprehensif. Kita lihat ketika berperang pun, riwayat-riwayat sahih mengatakan Nabi SAW melarang daripada menebang pohon-pohon. Kecuali jika tersangat perlu. Itu ketika perang. Jangan buat kerosakan pada alam. Maklumlah perang, sentiasa nak merosakkan, tapi jangan menebang pohon-pohon. Melainkan keperluannya amat sangat. Lihat, jika masa itu pun jangan rosakkan alam, apatah lagi masa lain. This is Islam. Kita lupa bab-bab amanah bahagian alam ini, dan bila kita lupa akhirnya, kita diperingatkan secara susah. Seperti yang kita sebutkan tadi. InsyaAllah Ustaz. Baik, terima kasih Datuk. Masya Allah. Dengar tadi rasa macam lega dah macam tu. Tiba-tiba Datuk Hin hujung tu. Malaysia jangan ingat lepas. Alamak. Rupanya kita pun ada juga ancaman itu. Betul. Ustaz, kita simpan tu. Sebab Datuk kata dia nak simpan di hujung. Jadi kita nak harap rakan-rakan kita yang lain tu jangan lari ke mana lah. Takut lagi tak dengar maklumat ni, dia tak ambil tindakan. Ustaz, dalam situasi kita hari ini, mungkin kita nak dapatkan pandangan. Sebab kita ramai di luar sana, semua berbicara tentang pencemaran, tentang peranan tanggungjawab ni. Mungkin Ustaz, soalan ini bukan saya. Kita nak bagi laluan kepada kawan kita di luar sana, sebab dia nak tanya soalan ini kepada Ustaz. Jom kita baca ataupun kita dengar soalan daripada orang awam ni kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzat bin Hamzah, saya dari Putrajaya. Soalan saya, jika dibiarkan pencemaran plastik ini berterusan, akan banyak masalah lain yang akan timbul. Selain perlukan kesedaran dan tanggungjawab bersama, apa kesan dan hukumnya andai kita tidak melakukan apa-apa dalam hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Izzat. Orang yang prihatin tentang isu ni. Ustaz, mohon penjelasan, silakan. Terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian, juga sahabat yang mengajukan soalan sebentar tadi. Saya ingat isu ini kalau tak dimuat ataupun tidak dibincangkan bersama dengan dalil daripada Al-Quran yang menjadi tema kalau bab-bab teguran Allah Ta'ala berkaitan tentang pencemaran alam ini, sangat tak sempurna perbincangan kita. Iaitu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, telah zahirlah kerosakan di darat dan di laut akibat daripada tangan-tangan manusia. Surah Ar-Rum ayat 41. Imam Mujahid dalam tafsirnya menyebutkan, dalam menafsirkan ayat ini, apabila manusia melakukan kezaliman dan kerosakan, maka Allah akan tahan hujan hingga rosaknya hasil tanaman, dan Allah Ta'ala tidak sukakan kerosakan dan termasuklah juga kezaliman terhadap alam ini sendiri. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam masa yang sama kita dapat faham bahawa dalam suasana kita ini, dalam tempoh satu hari tuan-tuan, berapa banyak di kalangan kita ini yang menghasilkan sampah. Menghasilkan sampah tu berapa banyak? Ada satu kajian menyebutkan, kita ni purata rakyat Malaysia menghasilkan sampah. Seorang menghasilkan sampah dalam satu hari 0.8 kilogram sehari. Kalau orang bandar, lebih sikit. 1.5 kilogram sehari. Itu tak termasuk lagi sampah masyarakat. Banyaknya sampah ni tuan-tuan, 80% daripada sampah itu apa dia? Plastik. Itu yang Datuk sebutkan tadi tu. Bila dia dah banyak sangat, akhirnya apa? Pengurusan yang ataupun sewenang-wenangnya tangan-tangan yang akibat daripada hati yang kotor tadi tu, maka dia akan mengotorkan alam. Dia campak, dia baling, dia buang merata-rata suka hati. Buang ke sungai.
Sampai ada orang mandi kat sungai Tekala. Dia kata, sungai ada obor-obor. Bukan obor-obor. Itu plastik. Dia berenang dalam. Lama PKP. Lama tak mandi sungai. Dia ingat ada obor-obor. Dah lama sangat timbul obor-obor di laut. Ada plastik. Ada macam-macam tuan-tuan. Maka inilah yang akan menimbulkan banyak lagi kerosakan. Dan juga akan merugikan negara kita. Saya cerita ni contoh negara luar lah. Beberapa tahun sudah tuan-tuan, ni musim haji punya cerita ni. Ya. Kerajaan Arab Saudi belanjakan sejumlah 795 juta Saudi Rial untuk menguruskan kira-kira 80,000 tan sampah di Mina sepanjang hari-hari tasyrik. Dan melibatkan kurang lebih 6,000 pekerja. Dah kena keluar kos nak menguruskan sampah-sampah sisa pepejal ni semua. Hanya kenapa? Ni tangan-tangan ni semua. Main buang suka hati je. Tak ada rasa tanggungjawab langsung. Sebab itu ingat, kita dalam hidup sebagai orang Islam, kita ada 5 saksi yang perlu kita nak kena ingat. Kalau tanya tentang akibatnya, tentang apa yang kita bakal dapat balik ni. 5 saksi ini senantiasa memerhatikan kita tuan-tuan dan akan mengadili kita kelak di hari akhirat. Apakah saksi tersebut? Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Allah saksi kita yang maha agung. Tengok apa kita duk buat, baling, campak, buang ke sana sini semua. Yang keduanya, malaikat kanan dan kiri. Memang dia duduk diam sekarang ni. Duduk bagi salam lepas sembahyang tu. Dia diam. Dia catat tu, tengok apa kita duduk buang ke apa saja kekotoran yang kita buat. 2 malaikat. Yang ketiganya, haiwan, binatang. Binatang ni tuan-tuan ni semua saksi ni. Binatang-binatang dia tengok. Memang dia tengok aja kan. Akhirat nanti Allah akan bagi peluang pada dia untuk mengadili balik nanti apa perbuatan kita buat di dunia. Kesian. Saya ingat kalau di kampung-kampung dulu marah sangat lembu duk makan pokok orang. Dia siram, dia curah ni, cuka getah tuan-tuan. Berberat belakang orang tua tu, kesian kat dia. Punya zalim, apatah lagi yang kucing buah dan mesin basuh. Ini semua jawablah di akhirat nanti tau. Ada orang dia tak mencemarkan alam, tapi dia zalim pada binatang. Ada. Tu yang ketiga, binatang. Yang keempat, saksi kita di akhirat nanti apa dia tuan-tuan? Ni tangan, mata, mulut, anggota badan kita ini. Allah sebut dalam surah Yasin kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sampai habis tu. Ni mulut kunci, yang lain semua bercakap. Tangan buat apa? WhatsApp fitnah, memburuk-burukkan orang, fitnah tu imam curi duit masjid. Apa lagi? Ni semua akan berkata-kata di hadapan Allah. Kaki ni, tangan ini mengotorkan alam, campak semua dalam sungai. Semua akan jadi saksi. Dan yang kelima adalah apa dia tuan-tuan? Yang kelimanya adalah manusia yang ada di sekeliling kita menjadi saksi kita ni. Tuan-tuan, ada setengah orang, dia mungkin ahli masjid, ahli surau yang taat, yang bagus, tapi dialah orang yang paling teruk sekali dalam bab kebersihan, mengotorkan alam dan seumpamanya. Moga kita dijauhkan daripada golongan yang seumpama ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah Ustaz kita menjadi orang yang baik. Dan sebut oleh tadi Ustaz sebut berkenaan dengan manusia tu, dia kena ada satu sifat. Ya. Datuk pun sebut tadi, iaitu sifat bersih. Kita nak orang yang bersih. Bukan hanya bersih luaran, tapi kita nak bersih juga dalam mana hati kita. Jadi kita nak bawa sahabat-sahabat kita nak bersihkan seketika suasana ini. Jangan tegang-tegang, kita nak rehat sekejap. Kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih saudara, rakan-rakan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita dalam Bual Bicara Forum Perdana Ikhwan Islam. Dan sedar ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berada di penghujung pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan tajuk yang kita kupas berkenaan dengan kulihat hijau bukan hanya sekadar memberikan nilai kesedaran, tapi bagaimana perlu kita bertindak bersama untuk memastikan bahawa satu, dari sudut pencemaran dapat dielakkan. Yang kedua, kehidupan sejagat ini perlu dijaga dan menjadi satu tanggungjawab kita bersama. Baik, Datuk. Kita dah sampai ke pusingan terakhir. Saya yakin rakan-rakan para penonton ni tak sabar-sabar nak dengar jawapan daripada Datuk tadi. Kota yang tenggelam. Tapi bukan nak menakut-nakutkan kita. Tetapi sebagai satu awasan. Berhati-hati dan tindakan kita. Mungkin Datuk boleh buat satu kesimpulan dan memberikan satu tinggalan nasihat kepada kami bersama-sama. Terima kasih Ustaz Nabil. Bila kita tidak beramanah dalam hidup, kita tidak menjaga alam yang Allah kurniakan pada kita, tindakan kita akan mendatangkan kesan kepada kita sendiri dalam konteks pemanasan global. Akhirnya
paras air akan naik, air laut terutamanya akan menyebabkan tenggelam kota-kota dan sebagainya. Kajian pernah dibuat oleh Center for Governance and Political Studies tentang Malaysia. Dikatakan dalam tahun 2050, beberapa kota akan tenggelam di Malaysia. Allahu Akbar. Dan disebutkan antaranya Alostak akan jadi seperti pulau. Kemudian Pekan tenggelam. Muar tenggelam. Bagan Jatuh hilang. Teluk Intan hilang. Port Klang hilang. Dan negeri-negeri yang akan terjejas ialah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan dan Sarawak. Ini yang ketara akan terjejas. Jadi bukan Allah menzalimi kita. Never. Kita menzalimi diri kita sendiri. Alhamdulillah ayat yang Ustaz bacakan tadi dari surah Ar-Rum tadi relevan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Akhir sekali. Dah penutup kan. Akhir sekali saya nak sebut juga agak-agak bagaimana ya cara agama diajar pada kita. Sehingga saya rasa pelik. Dalam pergaulan saya lihat kadang-kadang pelik. Ada manusia yang punya jaga memakai ketayap di atas kepala. Tapi tak jaga baisap rokok. Allahu Akbar. Saya pelik cara orang ini belajar agama. Punya jaga ketayap. Mana abang punya ketayap? Isteri kelang kabut cari ketayap bawah meja. Pakai ketayap. Kemudian isap rokok. Sepatutnya lebih dia jaga bak rokok itu. Sebab pakai ketayap tidaklah wajib. Meletak ketayap, buang ketayap tidaklah haram. Tapi yang ni haram. Yang ente, duk isap rokok tu ente bak benda haram. Ente mencemarkan alam. Allahu Akbar. Dan ini yang manusia lakukan mengikut kajian National Geographic. Batang rokok yang dihisap setiap hari 18 bilion batang rokok. Termasuk orang-orang yang berkata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas itu dia ketayap seketul atas kepala. Ini apa? Haram. Saya pelik cara belajar agama begitu. Saya pelik cara belajar agama dalam solat bukan menjaga. Ihdinas sirat, herok mulut. Di luar sembahyang maki hamun orang tak jaga. Allahu Akbar. Saya pelik. Saya pelik manusia yang pakai serban minta maaf, tiba-tiba buka cermin kereta, paling puntung rokok. Allah. Belajar agama macam mana ni? Jadi sekarang kita kembali pada agama yang sebenarnya, yang komprehensif. Jangan belajar agama secara tebuk-tebuk. Macam tikus. Belajar cara komprehensif, termasuk bab alam, Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih Datuk atas penjelasan dan nasihat kepada kita bersama. Ustaz Ilyas, kami menanti kata-kata nasihat pada Fadil dan sedikit mungkin ada dendangan lagu nasyid. Silakan. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat yang ke-13, saya tak bacalah ayatnya, cuma tuan-tuan boleh lihat sendiri, yang mana pada ayat tersebut kata Profesor Dr. Wabah Zuhaili rahimahullah menyebutkan bahawa ada 4 manfaat Allah Ta'ala jadikan alam ini untuk kita semua. Pertama sekali adalah sebagai bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pen yang kecil ini pun ada yang menciptakan, apatah lagi alam yang luas dan besar ini. Allah penciptanya. Kedua adalah untuk kita nak merasai hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Kapal laut hebat macam mana pun, tanpa laut takkan boleh berlayar. Bumi tanpa lautan akan kehausan. Sambung. Tak boleh rancangan lain. Tak boleh. Ingat, macam mana pun rasai keagungan Allah Ta'ala pada melihat alam. Yang ketiganya adalah untuk menambahkan keyakinan kita pada Quran. Kerana Quran ayat-ayatnya mungkin kita ayat makru'ah, baca. Ayat manzurah, ayat melihat ni alam yang Allah Ta'ala bentangkan ini. Dan yang keempat, jagalah alam dan bumi ini. Kerana di sinilah kita dilahirkan dan di sinilah kita akan dikebumikan. Wallahu'alam. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Apa yang disampaikan kepada kita oleh kedua-dua panel mudah-mudahan memberikan satu nilai muhasabah bersama sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum bumi ini hancur di kerana tangan kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di penghujung ni kita nak lihat apakah kesimpulan yang boleh kita ambil daripada tajuk yang kita bicarakan.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang disayangi Allah kerana kita yang bertaubat kerana dosa dan perkara yang kita lakukan kerana jahilnya kita untuk kita meletakkan syariat di atas. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersih hati dan membersihkan alam ini daripada pencemaran. Terima kasih kepada Datuk Dr. Daniel dan juga terima kasih kepada Ustaz Ilyas yang berkongsi dengan kita. Bapak kita ucapkan terima kasih kepada penganjur kita KPDN HP dan Bank Islam Malaysia Berhad. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain bercara, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.